Madrid BE2416070. Pada hari ini saya ingin berkongsi mengenai konflik perselisihan paham antara kawan. Perkongsian ini juga berdasarkan pengalaman saya sendiri, dan saya tahu bahwa orang lain di luar sana juga pernah mengalami masalah ini, yaitu konflik yang berlaku apabila berkawan, lebih-lebih lagi apabila berlakunya perselisihan paham apabila berkawan. Seperti yang kita ketahui, konflik ini adalah suatu perkara yang biasa berlaku dalam hubungan manusia, termasuk dalam persahabatan. Masalah ini sering timbul akibat salah paham, berbeza pandangan, atau emosi yang susah untuk dikawal. Masalah ini jika tidak ditangani dengan baik, boleh merosakkan hubungan yang sudah sekian lama terjalin. Dalam masa yang sama, saya ingin bercakap mengenai bagaimana cara untuk menangani konflik perselisihan paham antara kawan dengan cara yang bijaksana dan cara yang berkesan. Perselisihan paham antara kawan juga merupakan perkara lumrah dalam hubungan persahabatan. Ianya berlaku apabila terdapat perbezaan pendapat, salah komunikasi, atau situasi yang menimbulkan rasa tersinggung. Walaupun perusahaan ini kelihatan seperti masalah kecil, ia boleh memberikan kesan besar terhadap hubungan kita jika tidak ditangani dengan baik. Sebagai manusia, kita semua mempunyai pandangan, latar belakang, dan emosi yang berbeza. Jadi, perbezaan nilai yang kadang-kadang mencetuskan konflik, walaupun niatnya bukan untuk menyakiti. Pertama sekali, saya ingin berkongsi mengenai punca-punca awal mula berlakunya konflik perselisihan paham antara kawan. Yang pertama ialah salah komunikasi. Salah komunikasi ini adalah punca masalah utama yang paling lazim berlaku lah. Contohnya apabila kita saling bermesej atau bercerita dengan kawan, mungkin apa yang kita cerita tuh disalah tafsir, dan kemungkinan juga nada yang kita guna tuh semasa bercakap dianggap kasar oleh mereka. Perkataan-perkataan yang kita rasa baik ini sebenarnya bagi orang mungkin tidak baik. Jadi masalah inilah yang boleh menyebabkan seseorang tuh terasa hati dan menyinggung perasaan, walaupun niat sebenarnya tidak seperti apa yang orang terpikir. Seterusnya adalah perbezaan pendapat dan prinsip. Seperti yang kita ketahui, setiap individu ini dia mempunyai pandangan hidup, prinsip, dan nilai yang berbeza. Jadi apabila kedua-dua orang kawan ini tidak bersetuju dalam sesuatu perkara seperti isu politik, budaya, atau keputusan yang mereka buat sendiri itu berbeza. Jadi perkara ini boleh mencetuskan perbalahan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan sikap toleransi, masalah ini boleh menimbulkan ketegangan antara satu sama lain. Pendapat saya yang seterusnya ini juga merupakan punca yang terakhir, serta punca yang utama boleh menyebabkan perselisihan paham antara kawan, yaitu kelemahan dalam mengurus emosi. Kadangkala emosi yang tidak terkawal ini juga boleh menjadi punca konflik, menjadi punca suatu konflik, lebih-lebih lagi dalam kalangan remaja. Sebagai contoh, seseorang yang mudah marah atau terlalu sensitif mungkin sukar menerima gurauan atau kritikan yang diberi. Jadi perkara ini boleh mencetuskan lagi pertengkaran, walaupun perkara tersebut merupakan perkara yang kecil. Seterusnya juga saya ingin berkongsi mengenai kesan yang akan berlaku sekiranya konflik perselisihan paham antara kawan ini tidak ditangani secara baik. Kesan yang pertama adalah hubungan persahabatan itu menjadi retak. Kesan yang paling jelas dan sering terjadi adalah hubungan persahabatan ini akan terjejas. Apabila konflik ini dibiarkan tanpa usaha untuk menyelesaikannya, rasa tidak puas hati, rasa marah antara satu sama lain
akan terus meningkat. Kawan yang sebelum ni kita rapat pun mungkin mulai menjauh. Hubungan persahabatan kita ni boleh runtuh sebab kurangnya komunikasi dan kepercayaan antara kawan. Seterusnya adalah wujudnya perasaan negatif. Perselisihan faham yang tak dapat diselesaikan ni boleh menyebabkan timbulnya perasaan negatif seperti marah, kecewa atau dendam terhadap kawan. Perasaan ini bila dibiarkan, dia ni dapat menjejaskan kesihatan mental, seseorang pula. Jadi individu tu mungkin mengalami tekanan, rasa tidak tenang atau rasa rendah diri sebab tidak tahu bagaimana untuk memperbaiki hubungan mereka. Seterusnya yang ketiga ialah peluang untuk memperbaiki hubungan tu hilang. Apabila perselisihan faham ni tidak diselesaikan dengan baik atau sudah lama tidak diselesaikan, peluang untuk perbaiki hubungan antara kawan tu mungkin akan hilang. Kadangkala dengan sedikit usaha seperti meminta maaf dan berbincang, hubungan boleh menjadi kuat. Tapi jika tidak inisiatif yang diambil untuk memperbaiki hubungan antara kawan ni akan terus menjauh dan berakhir begitu sahaja tanpa ada jalan penyelesaiannya. Kesan terakhir jika masalah ni tidak ditangani ialah boleh menjejaskan kepercayaan dan sokongan antara satu sama lain. Dalam persahabatan, seperti yang kita ketahui, dalam persahabatan ni kepercayaan adalah elemen yang sangat penting. Jika konflik ni tidak diselesaikan, rasa percaya kita terhadap kawan tu boleh hilang begitu sahaja. Dan ini boleh menyebabkan kawan kita tu tidak lagi merasa selamat dan selesa untuk berkongsi masalah atau meminta bantuan. Dan akhirnya dapat menghilangkan rasa sokongan antara satu sama lain lah. Akhir sekali saya ingin berkongsi pendapat mengenai langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini. Seperti kita mestilah tenangkan diri dan kawal emosi masing-masing dengan cara memastikan kedua-dua pihak kita dengan kawan kita berada dalam keadaan yang tenang sebelum memulakan sesuatu perbincangan lah. Jadi jika kita tidak kawal emosi, tidak tenangkan diri sebelum memulakan perbincangan tu, mungkin seseorang, salah satu tu atau kedua-duanya sekali akan berkata kasar atau bertindak di luar kawalan yang boleh memburukkan lagi keadaan. Jadi beri masa kepada diri sendiri dan kawan untuk bertenang sebelum cuba menyelesaikan sesuatu masalah. Langkah seterusnya pada pendapat saya ialah berkongsi masalah dengan jelas dan terbuka. Dengan cara kedua-dua pihak ni mereka perlulah berkongsi masalah dengan baik dan berkomunikasi secara terbuka dan dengan jelas dan terbuka lah. Salah seorang daripada kawan ni, sebagai contoh, salah seorang dari kawan ni perlu merendahkan ego untuk membawa kawan tu berbincang. Berbincang ni perlu dengan secara yang baik dan nyatakan apa yang dirasa tu tanpa menyalahkan mana-mana pihak atau menyalahkan kawan tu sendiri. Berbincang ni juga mestilah digunakan dengan perkataan yang baik dan sopan untuk mengelakkan keadaan menjadi lebih teruk. Langkah yang terakhir bagi menangani masalah perselisihan faham antara kawan ini juga ialah meminta maaf dan memaafkan antara satu sama lain. Ini merupakan langkah-langkah yang paling penting lah untuk menangani masalah tersebut. Seterusnya adalah langkah yang terakhir bagi menangani perselisihan faham antara kawan, dengan cara meminta maaf dan memaafkan antara satu sama lain. Jika kita ni sedar kita ni telah buat kesilapan, kita ni jangan ragu,
jangan ragu untuk minta maaf kepada kawan tu lah. Begitu juga dengan kawan tu, kalau mereka tu sedar yang mereka tu melakukan kesilapan, perlu minta maaf juga. Jika kawan tu minta maaf, kita ni perlulah beri kemaafan kepada kawan tu dengan ikhlas, tanpa mengungkit atau memendam masalah yang telah lama berlaku. Seperti yang kita ketahui juga, sikap pemaaf ni adalah asas kepada hubungan persahabatan yang baik. Secara keseluruhannya, perselisihan antara kawan adalah suatu perkara yang tidak dapat dielakkan kerana perbezaan pandangan, sikap dan emosi. Namun konflik ini juga tidak seharusnya menjadi penghalang kepada hubungan persahabatan yang baik. Sebaliknya, ia boleh menjadi peluang untuk memperbaiki komunikasi yang telah lama rosak, serta memperkukuhkan kefahaman dan mempereratkan lagi hubungan jika kita tangani masalah ini dengan bijaksana. Oleh itu, penting untuk kita sentiasa menghargai kawan dan mengutamakan hubungan daripada ego atau perasaan marah kita. Kita mesti ingat bahawa persahabatan yang kukuh adalah salah satu sumber kebahagiaan dalam hidup dan ia sangat berbaloi untuk dijaga. Itu sahaja dari saya. Saya berharap perkongsian dalam menangani konflik ini dapat memberi kesedaran kepada anda semua, supaya dapat menangani konflik ini dengan lebih bijak dan profesional di masa akan datang. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk